Personaliti hijau ni merupakan orang yang center, berperanan besar dalam komuniti, dalam masyarakat. So aspek sosialnya dia ada di mana-mana. So dari segi komunikasi, orang hijau ni dia berbicara daripada hati, dia bercakap daripada perasaan. Okey, so biasanya mereka ni semula jadinya terbuka, ekspresi, peramah, dan mereka ni banyak perkara mereka amat jujur. Jadi dari segi perasaan mereka jujur, dari segi percakapan mereka jujur, jadi kadang-kadang terlalu betul-bendul. Sebab tu orang hijau ni dia mudah percaya, dia mudah bagi perasaannya kepada orang lain. Jadi jangan main-main dan jangan kecewakan orang hijau. Jadi orang hijau ni pula dia akan cepat terasa dan tersinggung dengan perbuatan mereka yang tak peka dengan perasaan orang lain. Personaliti hijau, aspek sosial. Personaliti hijau adalah personaliti yang seimbang, natural, harmoni dan seorang yang cintakan kedamaian. Namun begitu, mereka begitu terhubung dengan alam semula jadi, cintakan perhubungan sesama manusia, pencinta alam tumbuhan dan suka memelihara haiwan. Personaliti ini harmoni daripada segi perhubungan sosialnya. Mereka rapat dengan ahli keluarga, saudara mara dan teman-teman. Kerana bagi personaliti hijau, golongan ini penting bagi mereka meluahkan perasaan secara semula jadi serta dapat menjadi pendengar yang baik kepada mereka. Personaliti hijau berbicara ataupun berkomunikasi dari hati. Oleh itu, mereka berharap mereka difahami oleh orang lain, tidak disisihkan, dan kehadiran mereka dalam masyarakat dapat diterima ramai. Personaliti hijau tidak suka bersendirian. Mereka juga terbuka, ekspresi, peramah dan jujur dalam banyak perkara. Jika dilihat pada 7 warna spektrum cahaya, warna hijau adalah warna yang berada di tengah-tengah. Ini bermakna personaliti hijau mementingkan sesuatu yang seimbang dan mengharapkan sesuatu bentuk kehidupan yang harmoni, stabil, selesa dan tenang. Mereka sukakan keharmonian dalam sesuatu perhubungan serta dalam apa juga gerak kerja yang dilakukan. Personaliti hijau menghayati hidup yang sempurna dan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk memilikinya. Dari satu sudut, kemewahan bukanlah sesuatu yang mereka kejarkan, namun melaluinya mereka mampu mencipta lebih banyak keharmonian dalam hidup. Bagi personaliti hijau, impian yang terlalu tinggi hanya membebankan perasaan, tak kala terlalu memikirkan mengenainya. Namun mereka menjanakan impian yang selesa bagi diri mereka. Malah bagi mereka, hidup itu sendiri adalah satu anugerah yang besar. Hijau faham hukum kejadian alam melalui hukum penarikan, hukum pasangan dan hukum perhubungan. Mereka mengaplikasikannya dalam hidup, dalam banyak aspek kehidupan dan sentiasa mensyukuri setiap anugerah yang diperolehi. Personaliti hijau ni merupakan orang yang center, berperanan besar dalam komuniti, dalam masyarakat. So aspek sosialnya dia ada di mana-mana. Dan dia people, dia orang yang memang selalu di kalangan orang. Dan dia mesra dengan orang, dia suka dengan orang, dan dia suka benda-benda yang harmoni, menyatukan, kesatuan, kesempurnaan, keharmonian, pertemuan, kasih sayang. Itu peranan orang hijau. Jadi kalau anda lihat diri anda sedemikian, anda sedang bawa ciri hijau, mungkin dia personality anda, mungkin dia sebahagian besar yang anda bawa bukan personality asas, tapi sebahagian besar yang anda suka bawa ciri-ciri hijau. Jadi kalau anda seorang yang nature, seorang yang natural, sukakan alam
tumbuhan, sukakan alam haiwan, maknanya sukakan kucing, sukakan pets, sukakan maknanya mesra alam, sukakan alam tumbuhan, suka bercucuk tanam, tak suka bercucuk tanam pun amat menghayati keindahan alam, suka travel untuk lihat nature, bermaksud anda kemungkinan besar personality hijau ataupun menerapkan banyak ciri hijau. So dari segi komunikasi, orang hijau ni dia berbicara daripada hati, dia bercakap daripada perasaan. Saya rasa, saya saya mengalaminya, saya faham, saya merasainya. Itu skrip-skrip yang biasa orang hijau bawa. Lalu dia mencari seseorang yang juga memahaminya dan yang mampu menjadi pendengar kepada luahannya, termasuk dia juga mampu menjadi pendengar kepada apa yang nak diluahkan. Okey, so biasanya mereka ni semula jadinya terbuka, ekspresi, peramah, dan mereka ni banyak perkara mereka amat jujur. Jadi dari segi perasaan mereka jujur, dari segi percakapan mereka jujur. Jadi kadang-kadang terlalu betul bendul. Okey, tapi orang hijau ni sebab dia ada ciri kuning, dia tidak betul bendul yang ikut sahaja pak turut. Dia bijak. Dia seorang yang bijak. Dia pandai menyampaikan apa yang nak dia bicarakan. Okey. Biasanya mereka sukakan sesuatu yang harmoni, stabil dan seimbang. Sebab tu orang hijau ni dia mudah percaya, dia mudah bagi perasaannya kepada orang lain. Jadi jangan main-main dan jangan kecewakan orang hijau. Banyak orang-orang yang berpersonaliti, yang bersikap mungkin warna-warna yang panas, seperti warna merah, warna orange, mereka tak sedar mereka menyakiti pasangan mereka ataupun menyakiti personality yang berwarna hijau ni. Katalah pasangan dia warna hijau kan, jadi dia tak perasan dia menyakiti. Jadi orang hijau ni pula dia akan cepat terasa dan tersinggung dengan perbuatan mereka yang tak peka dengan perasaan orang lain. Jadi bila dia nak cakap, bila dia nak sampaikan sesuatu, nak buat keputusan, dia buat ikut penilaian dia sahaja. Jadi pada orang personality yang sama, contohnya kalau orang yang cakap lepas, yang dengar pun yang cakap lepas, jadi mereka tak ada apa-apa. Mereka dua charge yang hampir sama. Jadi dia tidak memberikan efek yang berlebihan. Tapi kalau dia cakap lepas kepada orang yang sensitif, orang yang peka, orang yang harmoni, orang yang kejiwaan, jadi ini memberikan impact kerana orang yang kejiwaan, harmoni itu tadi dia akan ambil hati, dia akan diterasa. Jadi dia ambil masa untuk lupakan apa yang orang itu telah cakap ataupun telah tadi tanpa sengaja telah lafazkan, ucapkan. Jadi itu akan ambil sikit masa. Untuk personality hijau, memaafkan. Biasanya begitulah. Tapi kalau nanti pergi ke lebih sejuk, biru, indigo, dia makin sensitif. Hijau ni dia ada kepekaan tapi dia masih lagi harmoni. Jadi kadang-kadang dia boleh bersikap cepat untuk menetralkan dirinya. Jadi orang hijau ni faham tentang hukum pula. Dia tahu hukum penarikan, hukum penciptaan. Dalam alam ini ramai orang sekarang ni kan, contohnya dewasa ni ramai orang teruja untuk pergi kuliah-kuliah law of attraction, kemudian pergi kuliah-kuliah yang law of projection. Jadi ini semua adalah hukum yang selepas beberapa hukum yang asas. Jadi macam anda nak belajar tentang hidup, tapi anda tak nak belajar benda yang paling akar. Contoh, anda belajar buat nasi, tapi anda tak tahu nak masak nasi. Jadi belajar buat nasi goreng, nasi pattaya, jadi hebatlah. Tapi kena beli nasi putih sebab nak masak nasi putih pun tak pandai. Jadi masak nasi putih lembik, nak masak nasi putih mentah. Macam mana nak buat nasi goreng? Kalau pergi belajar dulu, pergi ambil ijazah dulu, terus ambil ijazah yang buat nasi goreng contohnya USA, nasi goreng pattaya, nasi goreng nasi biryani lah, nasi merah lah. Tapi asas untuk masak nasi putih pun mungkin anda tak mahir lagi. Jadi kadang-kadang bukan salah ilmu itu, tapi anda belajar sesuatu yang mungkin bukan akar pada sesuatu ilmu. Orang hijau ni dia faham tentang akar, bermaksud dia belajar untuk menghayati yang asas.
Contoh, dia faham tentang alam ataupun dia menghayati alam. Jadi dia faham bahawa kehidupan ni Allah Ta'ala hantar, ada orang yang macam ni, ada orang yang macam ni. Lalu dia cepat memahami tentang orang lain. Tapi orang lain belum tentu faham dia. Sebab tadi orang lain dia tak peduli tentang alam. Orang lain mungkin tak kisah pun, dan orang lain mungkin terus menikmati alam tanpa terlalu melihat penciptaan alam ataupun nak menghayati anugerah daripada alam sendiri. Jadi kalau kata orang hijau ni, dia dengan tumbuhan, dia begitu bersyukur sebab dia melihat tumbuhan ni sebagai satu anugerah rezeki. Orang orange, orang merah, orang kuning, dia tak lihat macam tu. Yang dia tahu, oh buah ambil petik masam, oh tak sedap, manis sedap. Contohnya macam tu. Dia nak yang elok-elok saja. Contohnya macam tu lah. Jadi kerana orang hijau memahami tentang alam, mereka ini begitu menghayati perhubungan, kemanusiaan. Jadi memahami prinsip-prinsip tentang kehidupan ataupun dunia sosial itu sendiri. Jadi salah satu perkara yang harus kita menilai tentang orang hijau, kenapa mereka berwatakkan begitu? Sebab dia faham ada hukum penciptaan. Itu hukum pertama. Allah ciptakan manusia ni sebagai makhluk. Dan bukan manusia saja makhluk, ada tumbuhan, ada haiwan dan ada berbagai lagi mikro dan makro organisme ataupun kehidupan yang lain. Yang keduanya, daripada hukum penciptaan tu tadi, Allah ciptakan dia berpasangan. Itu juga hukum. Sebelum nak cakap pasal attraction, jadi dah belajar pasal law of attraction, dah belajar pasal law of projection, tapi silap-silap terlupa, tak menghayati penciptaan, tidak menghayati bahawa dalam penciptaan tu Allah jadikannya berpasang-pasangan. Ini semua Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ciptakan. Maksudnya hukum pertama penciptaan. Allah ciptakan Adam daripada segumpal tanah, itu penciptaan. Kemudian Allah jadikan Hawa, hukum berpasangan. Allah jadikan segalanya berpasang-pasangan. Wasamawati wal ard, langit dan bumi. Jadi Allah jadikan bahawa segalanya ada hukum keseimbangan kerana adanya pasangan, adanya keseimbangan. Adam dan Hawa itu dua sifat yang berbeza. Mana mau charge yang sama, ini tadi menarik, ni perlu charge yang berbeza baru dia akan menarik. Dari segi outlooknya, dari segi dalamannya, dari segi kerohaniannya, dari segi cara fikirnya. Orang kata yang lelaki ini 9 akal, yang perempuan itu 9 nafsu. Jadi semua ini menggambarkan sifat ataupun karakter yang berbeza, tapi saling memerlukan, saling melengkapkan. Jadi baru akan faham kenapa ada hukum attraction, kenapa ada hukum projection. Kerana yang lelaki projectionnya macam lain, yang perempuan projectionnya macam lain. Kemudian baru berlaku attraction antara satu sama lain. Jadi saya cakap ni nak memahamkan bahawa ramai orang teruja dengan law of attraction, baca buku-buku law of attraction, tapi dia lupa menghayati law of creation. Sedangkan law of creation ni tadi akan lebih mendekatkan kita dengan kehebatan penciptaan, kerana Allah memberikan hukum ni bagi kepada dua jalan, iaitu melalui ayat-ayat Qauliyah. Qauliyah ni ayat-ayat yang kita baca melalui kitab-kitab Allah, melalui hadis dan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita belajar ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang pada alam. Terbentang pada alam ni melalui rahsia penciptaan alam. Okey. So hijau adalah salah satu daripada cara kita menghayati alam, kerana bumi ini juga kehijauan. Planet bumi ini dikatakan planet hijau, a green planet. Okey, untuk kita menghayati alam. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang baca buku Aura Personality Warna. Buku ini saya tulis tahun 2008, dan ini bagaimana nak memahami cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku ini tentang psikologi manusia, nak memahami tentang personality ataupun karakter manusia.
Kita sedang membicarakan tentang personaliti hijau, aspek sosial. Okey, tadi saya bicarakan hijau ni seorang yang memahami hukum kejadian alam daripada segi hukum kejadian, law of balance, hukum penarikan, hukum berpasangan dan sebagainya. Lebih kurang begitu. Lalu mereka ni seorang yang biasanya lebih bersyukur dan menghayati anugerah setiap sesuatu perkara dalam kehidupan. Sebab tu dia susah pun dia bersyukur, dia senang pun dia bersyukur. Tapi it doesn't mean that orang hijau ni dia suka yang susah. Dia akan suka dan dia akan mencari kesenangan. Cuma dia tidak terlalu memaksa diri untuk mencapaikan kemewahan. Okey. Personaliti hijau, kita sambung Personaliti hijau suka dan pandai berbicara. Oleh itu, tidak hairanlah mereka mampu bercakap berbagai topik selama beberapa jam. Mereka mempunyai kecerdasan idea dalam pelbagai topik dan mampu bercerita panjang mengenainya. Mereka menghayati perkara melalui perasaan. Lalu mereka mahir menyuarakan rasa itu dalam bentuk percakapan ataupun bual bicara. Pandangan dan pendapat mereka ikhlas dan pandangan dan pendapat mereka ikhlas dari perasaan dan pandangan dan pendapat mereka ikhlas dari perasaan yang mereka miliki. Mereka berterus terang dan tidak suka berselindung. Oleh itu, sesiapa yang baru mengenali personaliti ini mungkin terkejut dengan cara personaliti hijau yang begitu terbuka. Namun, bagi mereka perkara ini adalah biasa dan semula jadi. Sikap keterbukaan dan berterus terang ini menjadikan mereka dilihat natural dan seimbang. Mungkin anda personaliti hijau, mungkin pasangan kepada personaliti hijau, mungkin suka dengan personaliti hijau. Lalu anda mengambil banyak ciri. Kita ni macam pelangi. Mungkin warna asas kita kuning, tapi kita suka personaliti hijau dan kita ambil banyak ciri orang personaliti hijau tu. Mungkin mak kita personaliti hijau, lalu kita terbawa-bawa personaliti mak kita. Lalu kita pun membawa ciri hijau tu dalam kehidupan kita. Okey. Hijau ni ramai dan dia alami, jadi tak heran kalau dia ramai yang rasa dirinya pun hijau. Sebab anda mungkin melihat ini banyak kena dengan diri anda, tapi tak semestinya warna asas anda. Macam mana nak tahu warna asas? Kena buat ujian personality warna yang kita dah bacakan dalam bab yang sebelumnya. Okey. Ini dah part yang ke-20 sebenarnya, sebab kita baca, kita kupas, kita baca, kita kupas. Buku ni dalam 170 page je, tak banyak, tapi sebab kita baca, kita kupas dan kita kongsikan ilmu-ilmunya juga secara ilmiah. Jadi ini macam sesi telaki lah untuk anda dengar kaedah dalam ilmu psikologi warna, energi psikologi, sesuatu yang masih baru, sebab tak semua orang yang belajar kaunselor ataupun kaunseling, yang belajar psikologi faham tentang psikologi dalam konsep warna ataupun dalam konsep kromatologi, dalam konsep color terapi. Saya merupakan antara yang berpeluang menjadi pengasas, menjadi yang antara yang awal peneroka dalam ilmu ni di Asia Tenggara. Jadi waktu saya buat PhD tahun 2006 tu, waktu saya presentkan paper saya, ada dua sahaja presenter ataupun yang bawa topik yang hampir sama. Seorang daripada US dan seorang daripada Asia, iaitu diri saya sendiri. Dan pada masa itu saya pun tak tahu bahawa saya jadi di kalangan yang pioneer di Asia. Selepas saya dah buat, dah pilih tajuk dan saya dah mula komit dengan tesis-tesis yang berkait rapat dengan tajuk psikologi warna ini. Selepas itu baru saya diberitahu oleh supervisor ataupun dean saya, dekan ataupun supervisor saya lah, yang supervisekan saya punya tesis, saya punya research paper apa semua. Pada masa itu dia bagi tahu actually tak ramai di dunia yang buat subjek ini. So kalau di Asia pun pada tahun yang saya buat tu, saya wakil yang akan viva pada tahun 2006 ya. Jadi itu satu peluang pada saya sebenarnya, seolah-olah menjadi wakil ataupun yang premier pada Asia. Tapi sayangnya di Malaysia ataupun waktu
kita perkenalkan di Malaysia, topik ini bukanlah satu topik yang disambut baik oleh para academician, kerana mereka melihat topik ini masih lagi topik yang bukan kepada mechanical physics. Apabila dia membicarakan aspek sains, mereka tidak cenderung, kerana penilai kita kebanyakan PhD holder ataupun kita punya method aliran doktrin, aliran pembelajaran di Malaysia, mereka lebih bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini lebih berpegang kepada kuantiti sains, iaitu dalam bentuk mechanical science, bukan dari segi kuanta ataupun philosophical science. Jadi topik-topik ini kemudian pada tahun 2009, 2010 baru mula diterima. Sebab itu saya diminta menulis buku ini pada tahun 2007 oleh penerbit, oleh Puan Ainun sendiri daripada PTS. Jadi Puan Ainun bagi tahu topik-topik sebegini sebenarnya ada permintaan, tapi tajuk-tajuk ini tidak ditulis dalam bahasa Melayu. So permintaan di kedai-kedai buku, buku tentang psikologi warna, human behavior based on colours, color psychology, chromatology, konsep color terapi, semua ini buku-bukunya dalam bahasa Inggeris. Jadi penulisnya penulis barat. Jadi pada masa itu para intelektual dalam Dewan Bahasa, termasuk Puan Ainun adalah wakil di Dewan Bahasa, yang ada syarikat penerbitan sendiri. So beliau meminta saya menulis tentang buku ini. Jadi saya dijemput oleh PTS Millenia Sdn Bhd, di mana PTS Millenia ni merupakan anak syarikat dalam PTS. PTS ni syarikat besarnya, PTS Millenia ni anak syarikatnya, dan di bawah PTS Millenia hanyalah penulis-penulis jemputan. Pada masa itu Dr. Fazilah Kamsah, banyak buku diterbitkan di bawah PTS Millenia. Dr. Tengku Asmadi, Dr. Daniel, yang kita selalu lihat penceramah yang selalu muncul di kaca TV, termasuk Dr. Tengku Asmadi tadi kan, motivator. Tengku Asmadi, Dr. Fazilah Kamsah juga motivator. Kemudian Dr. Fazli juga di bawah PTS Millenia, dan saya penulis kelima yang dijemput di bawah PTS Millenia pada masa tersebut. Okey. Kita sedang baca Aura Personality Warna, buku tahun 2008. So kita dah masuk personality hijau, aspek sosial. Saya habiskan aspek sosial pada rangkap ataupun petikan yang akhir. Personality hijau, ya. Namun begitu, personality hijau ini ada kalanya suka bercakap perihal mereka terlalu lama. Antaranya adalah pengalaman mereka, kisah hidup, harapan dan perkara yang mereka senangi. Macam terasa je tu. Mereka kurang gemar mengambil tahu secara mendalam kisah ataupun perasaan orang lain. Apabila terlalu asyik bercerita, ada kalanya mereka kurang peka tentang respon orang sekitar. Oleh itu, kadang-kadang kelebihan mereka berkomunikasi ini menjadi kelemahan kembali kepada diri mereka. Mereka perlu sedar kadang-kadang bukan semua orang suka mendengar cerita berkaitan dengan diri orang lain. Kebiasaannya orang lebih cenderung mendengar sesuatu perkara yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan hidupnya. Oleh itu, mereka dalam perhubungan yang lebih efektif, personality hijau perlu bijak untuk memilih topik dan menarik untuk didengar. Itu tentang personality hijau dalam aspek sosial.